Hello, selamat datang ke Cik Luan. Sampai lagi. Hello, saya bertahan. Okay. Alright, hari ini saya nak sembang berkenaan dengan satu topik, iaitu kita perlu berkawan dengan semua orang ke? Ini salah satu topik yang common yang saya pernah terfikir sejak sekolah rendah, sekolah menengah, di alam universiti sampailah ke alam pekerjaan. Dan to be honest, bila saya dah meningkat usia sehingga 28 tahun ni, saya menemui conclusion yang sekarang, di mana kita sebenarnya tidak perlu kawan dengan semua orang. Wah, Cikgu Luan, sombongnya Cikgu Luan kan. Oh, Cikgu Luan tak nak kawan dengan saya kan. Okey, dengar sini, molek guys. Okey, kenapa saya mengambil jalan di mana berkawan dengan semua orang ini adalah satu benda yang tidak elok. Okey, pertama sekali, saya nak share berkenaan dengan let's say lah, kita duduk kat sekolah menengah, kita sekolah menengah, dekat satu kelas kita ada 40 orang. Okey, dekat ada 40 orang. Dan yalah, in order untuk kita tak nak rasa kita tertinggal bahas ataupun fear of missing out lah, FOMO tu yang orang sebut, FOMO tu lah, kita akan rasa macam aku kena juga hang out dengan banyak-banyak golongan lah. Some golongan kita boleh label dia sebagai gangster, kita pun kena kawan. Ni geng-geng yang baik-baik ni, yang jenis orang kata apa, score sentiasa number 1, number 2 ni kita kena berkawan juga. Orang-orang yang biasa-biasa pun kita kena berkawan juga. Okay? Dan pengalaman saya ketika sekolah menengah, dia macam saya memang mengambil pendekatan untuk nak rapat dengan semua golongan lah, atas beberapa faktor, iaitu saya tak nak rasa left out lah. Okay? Ini ketika mana saya tak belajar lagi daripada kesilapan saya, iaitu berkawan dengan semua orang. Okay? The problem with berkawan dengan semua orang ini adalah, let's say lah, golongan-golongan yang gangster-gangster ni, yang budak nakal ni kan, let's say lah, dia budak nakal, mereka tak setuju dengan budak-budak yang pandai-pandai ni. Mesti adalah benda-benda yang mereka tak setuju dengan apa yang mereka buat. Sama juga dengan budak-budak pandai, dia macam susah nak ngam dengan budak-budak yang di so-called terjal lah. Kemudian bila kita nak kawan dengan dua golongan ini, apa yang kita akan korbankan? Okey, yang pertama sekali, kita terpaksa korbankan daripada segi kita kena mengalah lah. Kita kena mengalah for the sake of, aku dengan geng-geng yang nakal-nakal ni, saya terpaksa, pendapat saya berkenaan dengan benda-benda yang dia tak suka itu, saya terpaksa ketepikan. Sama juga dengan budak-budak yang pandai-pandai ni kan. Ada beberapa pendapat yang saya setuju dengan golongan nakal ni, tapi saya tak boleh nak sebut benda itu terhadap geng-geng yang pandai-pandai ni. Okay? Kalau tak, nanti sama-sama akan sakit hati lah. Now, dalam dua golongan ini, siapa yang akan terasa sakitnya berkenaan dengan pendapat A, pendapat B ni semua kan? Sakitnya terletak pada diri kita lah. Diri kita yang sakit sebab kita nak nak menang hati dua orang ni. Kita terpaksa hold back our own thoughts dan juga pendapat, just mata-mata untuk hang out dengan budak-budak ni. Something like that lah. Dan yang kedua, kita tak mampu nak utarakan pendapat kita yang sebenar lah. Faham tak? Sebab kita nak menjaga hati dua orang ni. Kalau kita cerita pasal pendapat kita, golongan A pula yang marah. Tapi kalau kita cerita pasal satu lagi pendapat, which is yang akan satisfying orang yang golongan B, dia okay. Faham tak? Dia macam, at the end of the day, kita tak mampu nak puas hatikan dua pihak inilah, senang cakap. Dan yang seterusnya, daripada segi, contohlah, kenapa ianya tak baik adalah, contohlah, bila kita berkawan dengan semua orang kan, kita tak nak left out ni semua, let's say lah, kawan kita ni sebenarnya adalah scammer. Contoh kawan kita adalah scammer. So, ramai lagi kan budak-budak kita ataupun kawan-kawan kita yang bukan scammer, yang budak baik, yang memang bila kita hang out dengan dia bantu kita lah, dia bantu kita dalam kehidupan, dia tolong kita lah dalam kehidupan. Tapi this scammer, okay, the problem with scammer is that bila you berkawan baik, adalah benda yang dia akan tiau you later lah, senang cakap. Contoh, pinjam duit tak bayar-bayar, dia lebih kepada hutang-hutang bodoh-bodoh macam ni lah, ataupun masa tak ditepati dengan baik, contohnya kan. Okay, daripada segi duit lah contoh. So kalau you guys still nak macam berkawan rapat dengan golongan-golongan scammer akan rasa apa? Rasa best lah, sebab dia rasa ada orang, dia ada kawan lah, dia rasa dia ada kawan. Tapi kalau kita pula yang tak pasal-pasal disakiti sebab dia tak bayar kita punya hutang lah, senang cakap. Hutang pula bukan 1, 2 kan, dia hutang sampai 5 kali hutang sampai dia pun lupa. Lepas tu bila kita nak minta hutang, dia maki-maki, engkau ni nanti aku bayar, engkau ada duit boleh lah cakap macam tu. Cuy, pada nak minta hutang, mula dia nak pinjam kita duit tu, mula-mula memang beraung kan, melutut depan kaki gua kan. So dekat sini ada problem. So that kalau you guys
mesti lagi berkekalan untuk nak berkawan dengan orang-orang macam scammer ni, korang sebenarnya sedang menggali kubur korang sendirilah. Tak pasal-pasal, semata-mata korang tak nak left out. Tapi at the same time, bila dah berkawan dengan orang macam ni, ianya akan merosakkan diri anda. Okay, sama juga dengan dalam alam pekerjaan. Contohnya, kita ada beberapa lapisan dalam syarikat. Contohnya, lapisan pertama, staf bawah. Kemudian lapisan yang atas, mungkin manager. Lapisan yang atas lagi adalah founder syarikat ataupun majikan kita. Now, semua orang ke yang kita nak jadikan sebagai kawan? Ni pun salah satu bab yang saya rasa saya boleh buat next video lah. Kita boleh bincang. Contoh paling mudah adalah, layak ke kita anggap bos kita sebagai kawan? Sebab contoh kalau betul kita nak jadikan bos sebagai kawan, let's say lah hari-hari jumpa, malam-malam lepak mama, main PUBG mobile ke apa semua, bla bla bla. Bila korang terlalu rapat dengan bos yang elok saya tak kisah, tapi pengalaman saya dengan Malaysia ni, majority boss not okay lah. Ada problem. Memang mereka ni bersifat I would say abusive lah terhadap pekerja. Ini pengalaman peribadi saya lah. Mungkin pengalaman korang sedikit berbeza. So, bila korang dah rapat dengan pekerja yang bila korang dah rapat dengan bos yang sedemikian rupa, yang memang pada saya perangai memang hodoh lah, apa yang mereka buat? Mereka akan lepak dengan korang malam-malam dekat mamak. Diorang pun dah dapat tahu rahsia kita, rahsia peribadi kita, family kita, kesilapan kita, dosa kita lah, macam-macam. For the sake of what? For the sake of esoknya kalau you buat hal dalam kerja, dia akan menggunakan poin-poin peribadi kita untuk dia attack lah dalam meeting. Itulah kau tak tinggal solat, kau tinggal solat lah, kau tak tepat di masa lah, kau ada masalah family. Kau tahu tak tu masalah kau? Ni masalah family kau ni bawa ke kerja tau. Padahal benda tu rahsia tau. Benda yang orang kata kita dah cakap dekat bos waktu makan dekat mamak, yang benda ni rahsia, minta tolong hide kan. Tapi bos macam ni, saya kata kena berhati-hatilah, lebih kurang macam tu. So untuk wrap up, the conclusion yang saya buat, adakah kita perlu berkawan dengan semua orang? Obviously tidak. Macam Cikgu Luan sekarang ni pun, bila dah kita dah memilih kawan, saya dah memilih untuk macam block serta-serta kawan saya, unfollow serta-serta kawan saya. Ni dalam khusus dalam media sosial lah, tapi in real life boleh jadi kalau jumpa saya say hi je sebenarnya. Tapi dalam media sosial sendiri saya memang dah kurangkan saya punya reaction, interaction antara kawan-kawan saya. Maksudnya even dia ni kawan sekolah rendah saya ke, sekolah menengah saya ke, universiti ke, alam pekerjaan sekalipun, saya takkan friend dengan semua orang. Sebab pada saya, kita friend ni adalah untuk apa sebenarnya? Kita friend nak cari partner, kawan yang boleh membina kita, yang tak serabutkan kepala otak kita. Contoh macam dia memang dia bayar hutang lah. Kalau dia bayar hutang, okey. Kalau dia ni jenis macam bagi pulangan dekat kita kan, dia bagi comfort kat kita, okey. Tapi saya boleh katakan kawan-kawan macam ni sangat rare. Kawan-kawan macam ni sangat rare. Kawan-kawan yang baik macam ni, kawan yang elok macam ni memang sangat-sangat rare. Dan kita akan discover kawan yang baik-baik ini selepas kita dah lama kenal dia. Sebab itulah korang pun tak boleh nak berkawan dengan semua orang. Sebab semua orang in terms of first impression, bila jumpa depan-depan, semuanya muka baik kan. Memang Tok Haji lah. Memang alim gila lah. Dia punya nampak perangai macam tu lah. Tapi as deep as we go kan, contoh bila kita travel bersama-sama dengan dia tak tepati masa, dia jenis macam kaki hamun orang, walaupun itu salah dia, signal tak bagi. So barulah korang dapati ianya bukan kawan yang sesuai untuk you guys. Sebab tu saya boleh kira lah berapa orang kawan saya yang saya relakan mereka untuk menjadi kawan saya. Itu saya akan sembang next video lah. Itu saja untuk video kali ini. Saya Cikgu Luan, Sabar Kil. Saya Rotan.